Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada slot yang ketiga pada hari ini, iaitu paper 3. Untuk paper 3 ni tak banyak sebenarnya, cuma kita nak tahu asas lah dalam paper 3 ni, amali. Dan cikgu ada sediakan contoh soalan juga dalam handout yang diberikan tu. Itu ialah contoh yang dibuat oleh JPN Pulau Pinang berdasarkan garis panduan contoh soalan amali yang diberikan oleh lembaga peperiksaan. Tapi kita tidak ada satu contoh soalan yang betul-betul keluar nanti macam mana, tak ada. Tapi JPN buat tu masih berdasarkan yang diberikan oleh lembaga peperiksaan lah. Cumanya yang menjadi persoalan dia adalah PDPR kita dah berapa lama dah tak buat amali. Jadi macam mana dengan ujian amali tu? Memang jadi perdebatan jugalah. Banyak cikgu tanya dalam grup dan sebagainya tu. Last sekali pihak lembaga memang tak jawab apa lah. Cuma dia kata amali tu tak diteruskan. Dia bila sesuatu dasar itu dibuat dan dah dikeluarkan surat apa semua, dia takkan reverse back lah, dia takkan patah balik. Cumanya ura-ura lah, saya tak pastilah betul atau tidak sebab nama pun ura-ura kan. Kawan-kawan saya ada beritahu kata amali tetap berjalan, cuma dia punya soalan tu dia tak sesukar yang digambarkan lah. Sebabkan kita baru first time buat amali. Pastikan apabila kita buat amali tu nanti tu, pastikan apa yang disuruh arahan yang dikeluarkan dalam amali tu kita ikut satu persatu lah. Okey. Jangan kita gelabah bila kita nak buat eksperimen tu, jangan kita gelabah nanti ni tak pernah tengok pun eksperimen ni selalu cikgu bagi bahan lain, ni tiba-tiba bahan lain. Kita memanglah gelabah sikit kan sebab kita tak sangka keluar soalan tu, keluar amali yang tu. Tapi di peringkat calon ni kita cuba yang sebaik-baiklah kita buat. Okey, tadi semasa pagi tadi tu cikgu ada ceritakan tentang bila kita nak buat amali ni, kita macam mana kita nak buat cara nak buat amali yang terbaik, iaitu dengan mengikut masa yang tertentu lah. Okey, kita akan buat amali serentak. Fizik, biokimia kita buat serentak. Cumanya kertas amali tu nanti dia akan pecah kepada 3 lah. Kertas bio akan dihantar kepada pemeriksa bio, kertas fizik dihantar kepada pemeriksa fizik, kertas kimia akan dihantar kepada pemeriksa kimia. Tapi kita akan buat amali secara serentak. Kita akan buat 2 kali serentak. Masa yang diperuntukkan untuk buat amali itu ialah selama 45 minit. 45 minit untuk buat amali. 5 untuk satu amali. Satu amali itu maksudnya satu subjek, satu mata pelajaran. Bio 45 minit, fizik 45 minit, kimia 45 minit. Masa yang diperuntukkan untuk semak, kita dia bagi senarai semak tu, kita kena semak. Calon kena semak dulu, adakah radas dan bahan mencukupi? Adakah radas dan bahan itu betul-betul seperti yang disenaraikan dalam soalan? Yang tu kena semak tu. Kalau bila dah buat-buat, tiba-tiba calon kata, saya tak ada ni lah cikgu, tak ada jus oren dah. Padahal waktu semak tadi, masa 5 minit tadi dah terlepas. Yang itu bukan salah pembantu makmal, bukan salah cikgu. Yang itu salah calon. Jadi sebelum mula tu pastikan cek dulu. Kalau tak cukup, dia bagi tak cukup ke bahan tu tak ada ke sebagainya, kena bagi tahu semasa 5 minit yang pertama tu lah. Tapi dia bukan 5 minit, dia 15 minit. 5 minit bio, 5 minit fizik, 5 minit kimia. Jadi 15 minit lah. Jadi selama 15 minit tu kena cek semua bahan. Bahan bio, bahan kimia, bahan fizik. Okey, kadang-kadang bila kita dah cek 3-3 serentak, kadang-kadang kita habis awal, 10 minit dah habis dah cek. Jadi 5 minit itu nak buat apa? Memang kita kena tunggu. Sebab bermulanya amali dia serentak. 15 minit itu memang untuk cek saja. Tak boleh kita pandai-pandai pergi start dah. Kalau start dah memang kita kena denda lah. Tak tahu lah sama ada denda tu macam meniru dan peperiksaan kan, tak tahu, yang tak tahu. Tapi memang arahan yang diberikan 15 minit itu hanya untuk senarai semak radas saja. Kita cek saja. Tak boleh start lagi. Okey, bila dah start amali, apa yang berlaku? Bila dah start amali, cadangan cikgu lah. Ada 3 amali, fizik, bio dan juga kimia. Mana nak start dulu? Yang ni terpulang.
atas calon. Tetapi mungkin ada satu guide yang cikgu rasa mungkin yang lebih baik buat macam ni lah. Setakat ini yang cikgu fikir macam ni terbaik. Mungkin lepas ni kalau ada perbincangan lebih panjang tu mungkin kita akan tengok balik, oh rupanya ada cara yang lebih baik. Cara dia adalah kita akan cari amali yang mana dia punya keputusan dia panjang. Keputusan dia, masa yang dia ambil untuk kita observe dia punya result tu panjang. Contoh, macam contohnya kita rendam potato strip untuk amali osmosis kan. Potato strip dalam satu larutan, kemudian kita kena tunggu, contohnya dia kata kita kena tunggu within 15 minutes ataupun 20 minutes. Jadi kita buat amali yang tu dulu. Amali yang mana dia punya result dia, kita nak observe result tu, dia take time, dia ada ambil masa yang paling panjang. So mungkin kimia, mungkin bio, fizik rasanya dia on the spot dia punya result kan. Mungkin kimia ataupun mungkin bio. Jadi kita buat amali yang tu dulu. Bila kita buat amali itu, kita set up semua kita punya apparatus dengan kita punya material semua tu. Kita dah start dah. Contohnya macam tadi kita rendam potato strip dalam larutan untuk tengok osmosis tu. Mungkin kita ambil dia punya a mass of potato strip kan, before and after eksperimen. Kemudian bila kita dah set 20 minit tu, contohnya 20 minutes, masa kita tunggu tu, janganlah tunggu tengok result dah tak. Masa tu baru kita akan start amali yang lain. Contohnya amali kimia ke, amali fizik ke. Dalam masa yang sama kena alert lah. 20 minutes. So jangan cukup 20 minit baru kita akan stop dah. Mungkin dalam 70 minit lepas tu okay, dah 70 minit dah. Okay, kita dah set up dah apparatus dengan material untuk kimia. Then kita pergi pula dekat bio tadi. Okay, dah cukup 20 minutes, kemudian kita ambil dan kita teruskan. Kita measure the mass of potato strip after 20 minutes, macam tu. Kemudian maksudnya kita dah dapat jimatkan masa daripada tunggu tu. Ini pandangan cikgu setakat ini. Mungkin kalau kita buat nanti, kita buat amali yang betul tadi, mungkin dia akan jadi sebaliknya. Yang tu lepas tu kita kena test di sekolah lah, insya-Allah lah, mungkin sekolah buka untuk kelas peperiksaan. Dan handout amali yang cikgu bagi tu, handout yang Penang punya, GPN Penang tu, itu dia punya material dengan dia punya apparatus itu memang dibuat oleh JU Biology. Buat macam mana? Maksudnya dia test. Sebenarnya dia ada satu ukuran yang umum. Tapi bila test tak jadi eksperimen tu. So kami ulang lagi sekali eksperimen sampai jadi eksperimen tu. Lepas tu kami betulkan dia punya bahan-bahan tu lah. Yang ini ialah setakat ini practically proven lah. Dia memang dah dipraktikalkan amali yang dalam handout bio tu lah. Jadi boleh gunakan untuk buat amali di sekolah nanti. Okay, so dalam paper 3 ni kita tak dapat lari dengan communication and scientific investigation in biology SPM. Yang ni antara konsep-konsep yang penting dalam paper 3 dan dia terangkum dalam chapter 1 biology form 4. Dalam chapter 1 tu dah dinyatakan lah. Cuma dalam chapter 1 tu dia tak bagi a few good example lah. Dia tak bagi contoh yang kita nak kata oh macam ni terbaik. Dia tak bagi contoh yang banyak. Cuma dia bagi umum saja. Jadi hari ni kita akan tengok contoh-contoh dan juga kita tengok apa dia punya fundamental dalam setiap komponen-komponen dalam amali itulah. Yang pertama ialah table. Table cikgu rasa tidak ada masalah sebab semua tahu table manipulated variable tu dia akan letak di bahagian kiri table. Dan bahagian kiri table dia mesti manipulated variable. Di sebelah kanan tu yang akan jadi responding variable. Yang ni cikgu rasa pelajar MRSM tak gelap lah. Sebab memang bila kita buat table, bila soalan amali minta kita buat table, semesti manipulated variable di sebelah kiri, responding variable di sebelah kanan. Kemudian dia mesti ada title. Title kita akan tulis di atas tu. Kalau ada unit, better tulis dengan unit sekali. Unit tu apa dia? Yang degree Celsius, meter cube ke ataupun gram dan lain-lain lah. Better tulis dalam title dalam table tu. Dalam table ada title tu. Bukan title table lah. Dia header tu. Dalam setiap kolom tu yang atas sekali tu lah.
tak tahu itu dia panggil title ke apa, tapi cikgu letak title kat sini. Sebenarnya dalam tu dia letakkan unit. Dia lebih selamat. Kalau tak letak unit dalam tu sebenarnya boleh, kita kena letak dalam table tu. Tapi menyusahkan lah, setiap data tu kita kena nak letak unit, menyusahkan. Jadi lebih baik kita letak unit di dalam title table tadi tu. Di dalam header di setiap kolom table tadi. Kemudian dia mesti ada tempat perpuluhan tu dan dia mesti seragam. Kalau kita buat bacaan, contohnya macam first reading tu 2, yang second tu 4, tiba yang third tu 6.1, kemudian 8. Jadi kita jangan kita nampak kata oh ini pattern dia 2, 4, 6, 8. Kita jangan pergi padam 6.1 tu jadi 6 tak. Okey, kita ikut je data tu. Jangan risau. Memang dia akan ada ralat sikit, biasalah. Dalam bio ni sebab kita bermain dengan benda hidup ni, dia mesti ada ralat sikit. Tak ralat yang banyak sangat. Okey. Jadi kalau dia ada data tu 2, 4, 6.1 dengan 8, kita kena seragamkan titik perpuluhan tu, maksudnya kita kena buat 2.0, 4.0, 6.1, 8.0. Maksudnya kalau kalau ada satu tu ada satu tempat titik perpuluhan, semua tu kena ada satu tempat titik perpuluhan. Dia mesti seragam. Tak boleh tiba-tiba dia ada 2, 4, 6.1, 8. Tak boleh. Dia mesti seragam semua. Okay. 2.0, 4.0, 6.1, 8.0. Dia mesti seragam. Itu memang tata cara bila kita nak masukkan data dalam table. Okay. So dalam table ni kita tahu lah dia ada temperature, dia ada time for hydrolyze starch. Kemudian rate of reaction. Okay. So kita tahu temperature adalah manipulated variable dan juga rate of reaction is responding variable. Yang tu kita semua orang tahu. Sebelah kiri dia akan jadi MV, sebelah kanan dia akan jadi RV. Yang nombor cikgu letak bawah ni ini ialah standard pembelajaran untuk eksperimen. Dia ada senarai eksperimen yang wajib. Semua pelajar MRSM Greek download bahan ni dekat cikgu bagi satu laman kan, ada 3 laman tu, yang laman order sini tu. Kalau buka laman order sini tu, klik dekat atas header tu, dia akan masuk laman dia punya laman yang main tu laman tu. Dekat laman main tu dia akan ada dua produk yang cikgu buat kat situ. Satu produk tu dia dipanggil eksperimen wajib. Eksperimen wajib bagi GSPM. Boleh download dan free saja. Di situ cikgu kumpulkan semua eksperimen yang wajib yang digariskan dalam DSKP mengikut standard pembelajaran. Dalam buku teks kita ada eksperimen, tapi ialah buku teks kita dia ada topik, dia ada nota, dia ada aktiviti, dia ada eksperimen. Cikgu extract semua eksperimen yang wajib untuk form 4 dan form 5, cikgu compile letak dalam tu yang order sini tu. Boleh download. Nanti dah habis habis slot ni boleh pergi dekat order sini tu balik, download kat situ. Macam biasa masuk ke email semua, kita akan dapat melalui email. Okey. Jadi senang nak rujuk lah. Print pun boleh. Lepas ni print, jadi apa-apa pun eksperimen wajib, kita tahu yang tu saja. Apa maksud eksperimen wajib? Kalau nak masuk soalan amali pun, soalan tu je akan masuk. Dia tak akan masuk soalan lain. Kalau nak masuk lah. Tapi tak masuk semua lah, dia akan masuk sebahagian soalan lah, sebab dia gabung 3 subjek, fizik, biokimia. Okay. So yang kedua, table yang kedua, okay. Kalau table yang kedua, dia ada tabung uji yang test tube ABC. Yang tu bukan MV lah, semestinya concentration of starch yang menjadi MV, nampak tak? Unit dia adalah percentage lah. Okay. So mana dia punya RV dia? Last kali tu lah, rate of starch hydrolysis, percentage per minute. Okay. Jadi senang sajalah. Tapi nak kena bagi tahu juga, ini adalah fundamental dalam membuat kita kata table. Okay. Kalau tak tulis tabung uji ABC boleh tak? Boleh, tidak ada masalah dalam amali, boleh. Tapi masa kita buat amali tu, kita takut keliru. Ataupun mungkin ada arahan dalam amali, soalan amali tu dia kata mesti buat tabung uji dan labelkan ABC. Kita ikut arahan tu. Tapi bila nak buat label, yang paling penting sekali ialah tu lah, MV dengan RV tu lah. MV, kemudian yang tengah tu lah, sebab nak dapat RV, nak dapat rate tu mesti dia ada time.
Jadi yang tu yang penting. Yang tabung uji ABC tu dia tak penting sangat. Tapi masa kita buat amali tu penting. Tapi, ada tapi lagi tu. Kalau dalam soalan yang berkaitan dengan table, sebab kita tak nampak lagi macam mana soalan amali ni. Kalau dalam soalan amali tu, dia memang dia minta buat table yang ada test tube A, B, C, kena ikut yang tu. Sebab kalau diberi arahan, dia kena ikut yang tu. Kalau tak beri arahan, tak payah yang tak payah tabung uji tu pun tak apa. Asalkan dia start dengan MV. Okey. Yang seterusnya, yang ni dia banyak pula. Dia ada tabung uji, dia ada concentration, dia ada yang ni yang cikgu cakap tadi tu, potato strip tu. Jadi dalam kes ni MV dia adalah concentration of solution yang kita rendam potato strip tu, dan dia punya responding variable dia. Responding variable dia banyak kat sini. Dia ada jisim akhir tu, final mass. Kemudian dia ada perubahan jisim. Perubahan jisim kita panggil apa? Kemudian dia ada peratus perubahan jisim. Jadi yang mana satu RV? Sebenarnya semua tu RV lah tu. Semua tu RV. Sebab dia dalam satu kategori yang sama. Kita nak tengok the change of mass in potato strip. After kita rendam dalam different concentration of solution. Tetapi yang endingnya tu, yang last kali yang kita nak adalah percentage of change tu. Jadi yang percentage of change tu yang akan jadi main responding variable, RV yang utama. Sebab yang itu yang last kali yang kita nak. Biasanya yang last itu yang kita akan buat graph. Okay, itu yang kita buat graph. Okay, habis yang untuk table. Kita akan tengok graph garis, line graph. Okay, untuk line graph ni, kalau soalan dia kata dia buat tajuk macam tu, tajuk graph A melawan graph B. Okay. A tu dia akan jadi responding variable, B tu akan jadi manipulated variable. Dari ayat itu kita boleh nampak graph. Daripada ayat itu. Okay. Bila dia kata graph A melawan B, so A akan jadi automatic responding variable iaitu Y axis, Y kan ni? Yang bawah apa dia? Lupa dah. Apa tu ada Y? Bawah ni X kan? Ini yang B tu dia akan jadi X axis. Maksudnya yang Y tu adalah responding variable, yang X ialah manipulated variable. Okey. Itu daripada ayat tu. Tapi kalau daripada graph tu, kita tahu X tu, X bawah tu lah yang mendatar tu, X tu dia akan jadi manipulated variable, Y dia akan jadi responding variable. Tak boleh tukar. Tertukarnya salah. Ada tak kes tukar? Ada. Especially bila masuk bar chart. Bar chart memang ada kes calon suka buat bar yang dia mendatar macam tu. Dia bukan menegak, dia mendatar. Memanglah kalau buat dalam PowerPoint kita boleh buat sama ada menegak ataupun mendatar. Dalam amali tak boleh. Dalam amali tak boleh mana-mana buat mendatar je, tak boleh. Dia memang syarat dia mesti MV itu ialah X axis, RV itu ialah Y axis. Kemudian skala mesti seragam. Nanti cikgu akan tunjukkan skala tu. Dia mesti seragam. Kalau X atau MV seragam dalam MV. Kalau RV seragam dalam RV. Dia tak semestinya seragam untuk kedua-duanya. Kalau MV, contohnya kalau macam MV tu kita buat untuk satu kotak besar tu dia jadi skala dia 2. So 2, 4, 6, 8 macam tu. Kalau RV kita buat 1 je, 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah. So dia ikut paksi. Tapi mesti seragam. Okay. Dan plot bacaan graf garis mesti bertanda X. So kalau kita baca dekat MV, baca kat RV, dia punya value dia, kita kena tanda X. Tak boleh titik, mesti X. Wajib X. Memang itu tata cara dia. Dia tidak ada excuse buat tak apalah sebut titik lah. X macam tak cantik lah. Dia bukan kira cantik. Memang itu tata cara untuk kita buat line graph. Memang kita kena ikut lah. Okay. Kalau tak buat X apa jadi? Yang tu cikgu pun tak tahu. Mungkin ada hilang markah lah. Mungkin. Kita tak tahu macam mana pemarkahan amali sebab dia masih baru lagi. Okay. Kemudian graf garis mesti ada licin. Dia memang tak boleh macam fizik. Yang ni kita kena hati-hati. Sebab amali ni kita buat serentak fizik biokimia. Dalam graf fizik dia tak boleh licin.
Fizik dia mesti guna pembaris kan. Dia mesti, daripada satu point kepada satu point mesti guna pembaris. Dalam bio tak boleh tak licin. Tak boleh tak licin. Dia mesti licin. Dia tak boleh buat garisan macam fizik, tak boleh. Yang ni yang calon kena berjaga-jaga. Jangan tertukar antara graf dalam fizik dengan graf dalam bio. Tak boleh tertukar. Dia mesti licin. Sebab ini adalah line graph. Line graph mesti licin. Tidak ada satu line graph pun yang dia ada edge, dia ada segi, tak ada. Mesti licin. Okey. Nanti kita tengok graf dan cikgu akan tunjukkan apa syarat bila kita buat line graph tu. Okey. Ini adalah satu kertas graf yang cikgu dah tulis kat itu, dia punya bacaan kat itu, skala kat itu. Okey. Kalau tengok skala dekat sini, nampak bawah ni. Daripada yang ni ialah x-axis, yang ni ialah y-axis. So kita tahu x-axis dia akan jadi manipulated variable, MV. So contoh yang cikgu bagi ni ialah concentration of sodium hydrogen carbonate. Okay. Dia punya unit dia dalam M, molar M kan. Kemudian dia punya y-axis dia adalah responding variable dia tu, iaitu bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Gas bubble release in 5 minit. Okey. Yang dikatakan skala tu seragam, nampak tak tu seragam? Kalau di bawah ni, kalau kita tengok ni, nampak tak? Satu kotak besar ni kalau kita start, sini kira kosong lah ni. Kalau kita start di sini, satu kotak besar ni kalau dia mewakili 0.01, dia mesti dia punya gandaan dia pun 0.01. Sebab tu dia akan jadi 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Dia mesti akan seragam. Walaupun graf garis tu start dengan 0.04. Kalau kita dia start dengan 0.04 sampai 0.07. Jadi macam tak guna aja 0.01 sampai 0.03 ni. Boleh tak kita start 0.04 kat sini? Tak boleh. Sebab dia mesti seragam skala dia tu. Sama ada graf dia tu dia dah berat ke kanan ke berat ke kiri itu nombor 2. Yang penting skala dia mesti seragam. Sebab tu sebelum kita buat graf, tengok dulu dalam table. Dalam table result kita eksperimen tu, dia punya range reading tu. Bacaan itu dia daripada nombor berapa ke nombor berapa. Kita tengok yang paling maksimum. Katakan paling maksimum, contohnya untuk graf yang macam ni, concentration of sodium hydrogen carbonate tu paling tinggi, bacaan dia 0.65. Jangan ambil cukup-cukup 0.65, ambil lebih 0.07 macam contohnya macam ni. Maksudnya kalau kita buat graf tu dia tak akan terlebih. Walaupun graf dia tu dia akan banyak di sebelah kanan macam cikgu cakap tadi kan, mungkin dia start pada 0.04. Tapi kita punya skala mesti seragam. Sama juga dengan y-axis ni. Kalau kita start dengan dia punya satu kotak besar ni, bacaan dia adalah 10. Mesti gandaan dia 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tapi kena tengok juga bacaan dalam table. Bacaan dalam table, contohnya kita dapat maksimum 75 contohnya. Kita boleh letak sama ada 80 ataupun 90. Janganlah letak sampai 100 something. Tu dah lebih sangat lah. Jadi kita boleh letak 80 ataupun 90, terpulang. Okey, maksudnya kita nak tengok range reading dia tu. Takat mana. Okay, jadi ini yang dimaksudkan dengan dia punya skala dan mesti seragam. Okey. Berkaitan dengan skala ni, ada satu peringatan yang cikgu nak bagikan. Okey. Yang ni dia satu kotak besar kan. Kemudian dia ada ni petak yang hijau tebal ni. Okey. Kemudian dia ada satu dalam petak hijau tebal ni dia ada 4 petak kecil ni. Okey, ada 4 petak kecil ni kan. Dalam satu petak kecil ni ada lagi petak kecil dalam dia tu. Petak paling kecil dalam dia tu. Petak paling kecil dalam dia tu dia memang tak ada petak lah, yang tu yang paling kecil. Okey. Berapa bacaan skala yang kita nak buat? Berapa bacaan? Bacaan yang terbaik ialah petak kecil tadi ni kotak kecil ni, pastikan kotak kecil tu dia punya bacaan dia 1 ataupun 0.1 ataupun 0.001. Maksudnya dia mesti 1 unit untuk satu kotak. Jangan kita ambil satu kotak kecil tu bacaan dia genap 0.02. Sebab apa? Kalau dalam table kita tadi ada bacaan dia nombor ganjil. Sedangkan kita ambil kotak kecil tadi bacaan dia genap 0.02 contohnya. Kemudian bila kita nak plotkan
kita nak plotkan nombor yang ganjil dalam graf memang susah. Maksudnya kotak kecil tadi kita kena potong dua. Maksudnya kita kena buat X dekat di tengah-tengah kotak kecil, kotak yang paling kecil tu. Kotak yang paling kecil tu. Kalau 0.03, ni tanya Mirul. Kalau 0.3, kalau 0.3, gandaannya berapa? 0.3, 0.6, 0.9. Nampak tak? Kalau kita nak plot nombor yang lain, bila ada bacaan yang lain, dia akan jadi susah. Sebab tu, better satu kotak kecil tu sama ada 0.1, 0.1, 0.001 ataupun 0.00001. Mesti satu. Kita adjust lah macam mana pun. Sebab apa? Kita nak mengurangkan kesalahan masa plot nanti tu. Sebab plot tu pun markah. Bila bacaan kotak kecil tu dia jadi nombor yang lain, bila kita nak potong tengah tu dia yang tu lah. Dapat dekat pemeriksa yang memang straight ni, dia kata macam mana nak buat bacaan ni, dia nak tengok kita pangkah dekat mana tu. Jadi better janganlah 0.3 jangan. Better yang satu tadi, 1 ke 0.1, 0.01, 0.0001, yang tu saja. Sebab kita nak bacaan tu, kita nak mengurangkan ralat pada kita nak tanda nanti tu. Itu tips dia lah. Okey, better macam tu. Okay, jadi untuk yang skala ni, maksudnya kotak kecil satu lah. Hadi tanya memang mesti tanda dengan pangkah, tak boleh titik, tak boleh. Cikgu dah cakap dah tadi, tak boleh titik, mesti pangkah. Dia titik tak boleh. Kalau kita buat titik, kita buat graf, tak nampak bacaan. Kan? Kita buat titik, kemudian kita akan sambungkan semua titik. Sekarang ni tak nampak di mana kita letak bacaan tu. Yang ni menjadi masalah bila marking, sebab dia biasanya kalau ikut yang format lama, dia punya pemakaran untuk graf dia ada 3. Pertama skala tadi tu. Skala betul dapat 1 markah. Yang kedua ialah plot. Plot tadi tu yang kita tanda tu bacaan tu. Bacaan betul, markah kedua. Walaupun graf salah, dia buat graf garis lurus, bukan licin. Dia sambungkan satu titik dengan satu titik. Calon ni still dapat 2 markah. Tapi untuk ini, untuk yang lama, KBSM yang lama, mungkin dia guna format yang lama juga untuk graf ni. Jadi plot tu markah tu. Kalau kita buat titik, kemudian kita buat garis, pemeriksa tak nampak kita plot kat mana. Macam mana pemeriksa nak bagi markah untuk plot? Bahkan dalam buku teks chapter 1 form 4 memang dia sebut kena buat X. Dia tulis kat itu kena buat X. Jadi kenapa buku teks buat macam tu? Sebab dalam DSKP pun ada macam tu. Jadi memang itu tata cara dia. Kita cerita tentang eksperimen yang kita buat amali. In reality, bila kita buat eksperimen masuk universiti nanti, kita buat pakai komputer, pakai PowerPoint dan sebagainya. Kita key in saja data. Jadi dia tak perlulah plot semua tu. Ini cerita tentang SPM. Ada sebab dia kena pada suruh waktu itu memang kita kena ikut. Okey? Jadi memang kena buat X, tak boleh buat titik. Okey, itu dah habis untuk skala. Kemudian kita pun buat X, nampak tu. Contohnya 0.01 20, 0.02 40, 0.03 60, 0.04 70, 0.05 75 sampailah 0.07. Okey, kita dah plotkan untuk kita buat line graph. Okay. Kita kena buat graph. Dan graph mesti licin. Kalau graph macam ni memang senang. Kita tarik saja daripada first point sampai kepada last point. Dah jadi dah graph garis. Dan dia mesti freehand lah. Kalau kita ada orang kan kadang ada orang dia tangan dia tak ada seni. Dia susah nak buat. Jadi dia boleh guna flexible ruler macam ni. Flexible ruler ni murah je RM3. RM3 berapa tu tak ingat. Mula-mula dulu flexible ruler, masa zaman cikgu posting dulu, cikgu guna flexible ruler nak buat graf. RM12. Ingat lagi RM12. Lah ni kapi dekat kedai buku dia harga RM3 je. Flexible ruler ni. Okey. Guna flexible ruler ni untuk buat graf garis macam ni. Graf yang macam ni, yang graf bentuk melengkung macam ni, macam sigmoid ni, dia senang je, tak guna itu pun boleh. Tapi kalau kita memang tangan kita kaku ataupun keras atau kekok sikit, kita gunalah. Okay, macam mana nak guna flexible ruler ni? Kita akan letak hujung flexible ruler tu, bukan hujung lah, flexible ruler tu dekat titik yang pertama ni. Kemudian satu lagi dekat titik yang terakhir. Maksudnya
fleksibel ruler ni dia akan jadi memanjang macam ni. Macam tu. Satu dekat titik yang last, satu titik yang awal. So fleksibel ruler akan jadi sepanjang ni lah. Kemudian kita akan tolak, kita akan bengkokkan perlahan-lahan supaya fleksibel ruler tu membengkok sehingga kita guna jari, guna semua jari ni, satu jari ni, satu tangan ni untuk kita pegang fleksibel ruler saja, satu lagi untuk kita buat garisan sampai dia membengkok menyentuh ke semua titik ni lah. Ke semua titik ni. Okey. Kalau kita rasa susah lah cikgu, okey. Kalau bacaan ni 0.01 20, 0.02 40, 0.04 60. Yang ni pakai pembaris cukup lah. Sebab kita tahu yang ni dia punya bacaan dia tu seragam. Daripada 20 ni sampai sini pakai pembaris, garis. Macam tu. Tapi daripada sini yang nak start melengkung ni, baru pakai fleksibel ruler. Yang tu trik yang seterusnya. Okey. Yang cikgu rasa wajib pakai fleksibel ruler ialah graf yang berbentuk normal. Yang bell shape graph. Bell shape graph ni biasanya yang kalau enzymatic reaction melawan dengan temperature, body temperature ataupun temperature tu, dia akan jadi bell shape graph. Bell shape graph memang tak boleh buat freehand. Memang kena guna fleksibel ruler. Kita tak tahu tahun tu dia keluar soalan eksperimen apa. Tapi kalau bell shape graph tak pernah lagi lah cikgu jumpa bell shape graph. Orang yang buat freehand dia boleh dapat cantik. Memang susah. Okey. Soalan. Tapi kadang-kadang saya guna pangkah. Waktu nak buat garisan tu dia akan macam tak nampak pangkah tu. Buat pangkah tak nampak pangkah. Buat pangkah macam ni tak nampak. Kita buat pangkah ni di tengah-tengah ni bacaan dia. Nampak ni. Itu pointnya, itu yang point kita nak ni bacaan tu. Okey. Dan mesti pakai pensel lah. Nak ingatkan. Mesti pakai pensel. Jangan pakai pen. Semua. Daripada skala, daripada X tu, dengan garis tu, semua pakai pensel. Pensel kayu lah. Mesti tepat kena semua tengah-tengah X tu ke cikgu? Ya. Mesti tepat. Dia tak boleh terkeluar daripada plot tu. Mesti tepat. Okey? Okey. Graf yang cikgu tunjuk ni realitinya lah. Graf yang cikgu tunjuk ni, dia ada berapa bacaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bacaan. Sebab tu kita kata 7 banyaknya nak plot. Tapi kalau kita tengok paper 3 yang lepas-lepas yang KBSM, dalam table tu bacaan dia tak banyak. 3 ataupun 4 bacaan saja. Maksudnya dia akan ada 3 ataupun 4 X. 3 ataupun 4 plot saja. Jadi dia tak kata complicated macam ni lah. Ini contoh yang cikgu bagi nak tunjukkan nak buat graf. Ni sampai 7 bacaan. Cikgu rasa dia takkan ada sampai 7 bacaan. Macam banyak sangat. Bila 7 bacaan ni dia adalah eksperimen. Kalau 7 bacaan ni mesti eksperimen tu panjang sikit. Biasanya 3 ataupun 4 lah. Kalau berdasarkan eksperimen yang lama. Dia memang mesti kena pada tengah-tengah X. Sebab itulah bacaan dia. Itu bacaan plot tu. Okay. Jadi itu adalah line graph. Dan memang kalau boleh carilah satu fleksibel ruler tu. Sebab bila kalaulah kemungkinan kalaulah masuk bell shape graph tu, yang tu lah memang paling seksa sekali. Seingat cikgu pernah keluar sekali paper 3 yang KBSM lama yang bell shape graph, kalau tak silap lah. Sebab cikgu tak makin paper 3 tak pasti. Keluar saja pernah keluar sekali bell shape graph tu. Yang tu yang menyusahkan bila kita nak buat tu. Jadi graf ni dia punya kriteria setiap satu tu dia partikular sikit. Mesti licin, mesti kena sentuh pun semua tu. Walaupun benda tu satu markah je kan. Line tu satu markah, plot tu satu markah, scale tu satu markah. Dia menjadi 3 markah lah. Kalau yang format lama, format baru cikgu tak pasti punya pemakahan dia. Okey, yang ni ialah bar chart ataupun carta palang. Bar chart dia mesti menegak. Dia mesti menegak dan dia mesti jarak. Dia ada gap. Dia tak boleh attach, dia tak boleh bercantum. Yang bercantum hanyalah histogram saja. Dia mesti jarak. Kalau kita cantum saja, walaupun kita kata ni carta palang cikgu, walaupun kita buat paksi X dia, kita letak kat situ kriteria yang menunjukkan dia bar chart, tapi dia attach, dia jadi salah. Sebab apa macam tu? Ada dalam buku teks. Itu kriteria dan memang tak boleh buat apa. Kemudian lebar palang mesti seragam. Kalau palang yang pertama kita buat lebar dia satu kotak besar, palang yang kedua pun satu kotak besar, palang yang ketiga pun satu kotak besar. Dia mesti seragam. Kalau 2 kotak besar yang pertama tu, palang yang kedua pun 2 kotak besar, palang yang ketiga pun 2 kotak besar. Jadi walaupun palang tu 2 kotak besar tapi gap dia 1 kotak besar, tak ada masalah. Tapi palang yang kedua ni mesti 2 kotak besar. Palang tu yang seragam.
Bukanlah kata palang tu 2 kotak, gap pun 2 kotak juga. Palang lain satu 2 kotak. Tak, bukan. Palang tu yang seragam. Gap tu terpulang. Okey. Tapi kalau gap antara satu palang ni 1 kotak besar, sini pun kena 1 kotak besar lah. Janganlah pula gap tu pun tak seragam. Tapi yang penting tu palang tu mesti seragam. Okey. Kemudian jangan sesekali lorek palang. Jangan. Dah buat dah bar tu, kita pergi lorek pula kata kala-kala. Bar yang kedua kita buat bulat. Bar yang ketiga kita yang tadi lorek belah kanan kan, ke kanan, ini kita lorek belah kiri pula. Pun tak boleh juga. Jangan. Sebab apa? Dia tidak boleh ada unsur artistik. Tak boleh ada unsur seni dalam kita membuat carta palang tadi tu. Yalah kalau kita buat dalam PowerPoint dia ada color merah, hijau, biru sebagainya memanglah kan. Tapi dalam eksperimen tak boleh. Sebab itu bila kita buat graf tadi tu kena pakai pensel kayu. Sama juga bila palang ni kalau kita buat pakai mechanical pencil memang tak nampak palang tu. Okay. Cikgu, graf perlu start dari origin or not? Terima kasih sebab tanya. Tak boleh. Graf dia mesti bacaan yang pertama, the first plot dengan the last plot. Itu saja. Dia tak boleh sambung dengan kosong macam fizik. Fizik kena sambung. Kan? Fizik wajib sambung. Bio tak boleh. Dia mesti daripada bacaan yang pertama sampai terakhir sahaja. Tak boleh lebih dengan terakhir, tak boleh lebih juga daripada yang sebelum ni. Tak boleh. Okay. Walaupun soalan tu dia tanya tentang prediction. Kadang-kadang dia kata, dia kata buat satu prediction apabila 0.09 contohnya. Kita pun pergi garis sampai 0.09. Tak boleh. Prediction tu kita baca je daripada graf. Kita sendiri tak boleh pergi buat satu garisan yang lebih daripada graf yang asal. Sebab kan ada soalan tentang prediction, tak boleh. Bacaan dia mesti daripada yang pertama sampai yang terakhir saja untuk graf garis. Terima kasih tanya Siti Aisyah. Bocor teringat. Tidak tak teringat tadi tu. Palang tak boleh lorek. Mesti kosong dalam palang tu. Tinggi palang menunjukkan bacaan responding variable yang macam tadilah. Kalau untuk line graph, X itu ialah dia punya plot dan bacaan dia. Kalau untuk bar chart, dia punya tinggi palang tu lah, dia punya top tu. Top tu yang menunjukkan bacaan dekat responding variable. Lukisan tu kena lengkungkan guna pembaris ke cikgu? Lukisan apa tu? Lukisan graf ke apa? Tadi kalau yang line graph garis memang dia mesti lengkung. Lukisan graf ya. Line graph mesti smooth, dia mesti licin. Dia tak boleh ada segi, tak boleh ada edge, tak boleh. Dia mesti licin, dia tak boleh ada dia ada bucu-bucu, tak boleh. Dia mesti licin. Itu syarat line graph. Okay? Memang tak dia mesti melengkung lah. Kalau bacaan dia menyebabkan dia melengkung. Tapi kalau kita buat bacaan tu macam tadi kan, katakan dalam line graph tu bacaan dia constant saja. Maksudnya kenaikan RV dia 20, 40, 60, 80. Jadi kita buat garis pakai apa? Pakai pembaris je lah. Tak perlulah kita freehand juga. Kan? Yang tu kena cerdik jugalah bab tu. Tapi kalau dia ada point yang melengkung, memang kita kena freehand. Sama ada kita freehand biasa ataupun kita guna flexible ruler lah. Macam tu. Tapi biasanya kalau dalam biologi, semua line graph dia memang dia akan ada lengkung. Dia takkan constant macam tadi lah 20, 40, 60, 80. Biasanya memang akan melengkung. Sama ada lengkungannya macam ni atau lengkungannya macam tu. Okey? Biasanya macam tu. Okey, bacaan pasti adalah tidak selanjar. Discontinuous. Untuk x-axis pada bar chart, dia adalah discontinuous. Nanti cikgu akan ceritakan apa maksud discontinuous dalam bar chart ni. Okey? Okey, macam tu contohnya. Yang ni blood type dengan bilangan murid. Student. Count of student lah. Okey. Nampak tak dekat pasti X tu? Pasti X tu dia adalah bila tengok blood type dia ada A, B, O dengan AB. Data pada pasti X tu iaitu manipulated variable, dia bukan data yang menunjukkan number yang bersambungan. Dia menunjukkan blood type. Dia discontinuous benda tu, dia tak selanjar. Blood type, type of fruit juice.
Pineapple, orange, apa nama ni, apple, mango. Kalau itu untuk soalan amali berkaitan dengan vitamin C. Kalau nampak saja MV dia discontinuous, automatic bacat. Mustahil line graph ataupun histogram, mustahil. Yang tu kita kena take alert. Biasanya soalan dia akan nyatakan, dia suruh lukis sama ada line graph, bacat ataupun histogram. Biasanya lah. Tapi takut dia tak nyatakan, kita kena take alert. Kalau dia punya manipulated variable dia discontinuous punya data ni, maksudnya dia mesti bacat. Okay. So sama juga dia punya skala dia tu mesti sama. Okay. Kemudian kita buat lah. Contohnya macam untuk blood type A dia ada 36 student, B dia ada 50 student, O dia ada 20 student, AB dia ada 75 student. Okay. Jadi bila kita buat bar chart, nampak tak tu? Dia punya lebar chart itu seragam. Kemudian dalam dia kosong, jangan kita lorekkan. Sebab dia tak boleh artistik. Bila kita buat bar chart ni, disebabkan kita ikut line graph tu, kalau kita pakai mechanical pencil, tak nampak graph tu. Jadi pakailah apa nama ni, pensel kayu. Pakai pensel kayu. Jangan pakai mechanical pencil. Biarlah line graph tadi tu, line bar chart ni, line yang kita buat pakai pensel tu, lebih tebal berbanding line yang ada dalam yang apa nama graph paper ni, graph paper. Supaya kita nampak macam tu. Okey, pakai pensel kayu. Jadi ini ialah bar chart. Okey. Kemudian kita tengok pula histogram. Histogram dia lebih kurang bacat, cuma dia menegak dan dia bercantum. Dia rapat, dia attach. Okey. Itu beza dia lah. Kemudian sama juga macam bacat, dia mesti seragam, dia punya lebar palang tu. Kemudian sama juga macam bacat, dia tak boleh lorek dalam tu, tak boleh buat secara artistik. Dan sama juga macam bacat, dia punya tinggi palang tu dia adalah RV. Kemudian x-axis dia adalah continuous ataupun selanjar, continuous. Kita tengok lagi continuous macam mana. Okey, macam ni. Yang ni ialah graf apa nama ni, height of student dengan student. Ketinggian bilangan murid melawan ketinggian murid. Okay. Sebelum cikgu terlupa, bila kita buat apa nama ni line apa nama ni paksi X dan paksi Y ni, bila kita letak dekat sini dia punya apa nama ni tajuk bagi paksi tu, mesti buat kurungan dan letak unit dalam tu. Contohnya macam ni, ketinggian murid dalam kurungan cm, supaya kita tak perlu letak lagi cm dalam ni. Kalau tak letak dekat sini, wajib letak kat sini. Oh jenuh lah, satu-satu nak buat ni. 121 cm hingga 125 cm, 126 cm hingga jenuh lah. Jadi kita letakkan unit pun di dekat tajuk dalam ni lah. Untuk bilangan murid ni, apa unit dia? Tak ada unit, tak perlu tak unit lah. Okay. Kalau ada unit, contohnya macam percentage, buat dalam kurungan, buatlah peratus. Kalau concentration tu dalam apa? Kalau molar ke sebagainya, mesti ada kurungan dan letakkan unit. Okay, sebelum cikgu lupa tadi lah. Okay, nampak tak kat sini? Yang dikatakan continuous ni, dia ada satu penomboran yang sama dan panjang. Nampak tak? 121, 125, kemudian 126, 130, 131, 135. Dia continuous, dia selanjar. Menyebabkan, sebab tu histogram tu dia rapat. So dia akan jadi macam ni histogram dia. Okay. Dia akan jadi bar chart yang rapat. Dia akan jadi carta palang yang rapat. Tapi kita panggil dia histogram lah, kita tak panggil lah bar chart. Dia mesti rapat macam tu. Okey, persoalan kat sini. Persoalan kat sini ialah, nampak tak? Dia start dengan 121 sampai 125. Tapi kalau kita pi dekat sini kosong, dia skala dia macam tak seragam. Skala dia macam tak seragam. Okay. Sebenarnya dia tidak menjadi isu keseragaman di sini. Sebab kita tak letak nombor kosong kat sini. Kalau kita letak kosong kat sini, maksudnya dia memang start dengan kosong. Sekarang ni kita tak letak apa-apa nombor. Fizik cikgu tak pasti sama ada wajib letak kosong di situ ataupun tidak, dia tak pasti. Tapi bio tak perlu letak yang tu. Bila tak perlu letak yang tu tak jadi isu. Tapi ini untuk case histogram. Tapi kalau tadi yang line graph dia tak boleh. Line graph tak boleh buat macam ni.
tiba-tiba start dengan 1, 2, 1, tiba-tiba dia punya apa nama ni? Gandaan tu macam mana? Gandaan dia tu 5-5 kan? 5 5 5 5 5. Tak boleh. Maksudnya sebab tiba-tiba start yang 1, 2, 1. Histogram saja boleh. Histogram saja boleh. Kalau line graph tak boleh. Kalau baca tak ada isu sebab baca dia punya x-axis dia adalah discontinuous. Dia bukan nombor. Sama ada tadi macam kita tengok tadi, sama ada adalah blood type ataupun type of fruit juice untuk eksperimen vitamin C, itu saja. Kita tak ada isu tentang apa nama ni, skala nombor dekat bawah tu tak ada isu. Okey. Itu satu. Yang kedua, kalau tak silap cikgu, dalam buku teks dia histogram dia ada buat satu line di atas palang dia tu. Dia ada buat satu line. Line tu adalah bell shape. Line tu adalah bell shape. Maksudnya dia nak tunjukkan bell shape dalam apa nama ni, data ni lah, data apa nama variation ni. Okey. Cikgu rujuk balik apa nama kawan cikgu, cikgu yang buat yang penggubal di SKP tu juga. Sebenarnya untuk histogram di peringkat SPM ni, kita akan gariskan di atas bar tu. Bukan kita buat bell shape. Garisan dia macam ni. Daripada satu bar dengan satu bar, kita akan garis di tengah-tengah, di bahagian tengah-tengah bar atas ni. Tengah ni bersambung dengan tengah ni. Tengah ni pula akan bersambung dengan tengah ni. Nampak tak? Tengah ni pula akan bersambung dengan tengah ni. Tengah ni akan bersambung dengan tengah ni. Tengah ni akan bersambung dengan tengah ni. Menggunakan pembaris. Dalam ni dia tidak ada isu kata mesti buat licin. Tak. Walaupun dalam buku teks dia buat bell shape. Di peringkat universiti memang dia akan jadi bell shape lah bila kita buat ketinggian murid sebab dia variation. Tapi di peringkat SPM memang kalau buat bell shape memang tak boleh buat bell shape lah. Jenuh nak buat bell shape. Sebab dia kena sentuh setiap dia punya bucu tu memang panjang cerita lah. Jadi kita takkan buat bell shape. Ini tata cara adalah. Tata cara ini digunakan dalam paper 3 yang lama, KBSM. KBSM guna macam ni. Daripada satu titik, satu palang tengah ni kepada satu palang yang lain, kita akan sambung guna pensel dan gunakan pembaris untuk sambung ke setiap tu. Sama juga daripada first bar sampai last bar saja. Ada buku yang digariskan daripada sini sambung ke kosong. Ada buku yang macam tu, memang cikgu jumpa macam tu. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Setakat ni ikut yang ni dulu. Sebab apa cikgu tak ikut yang ni? Sebab untuk paper 3 yang lama KBSM, ini tata cara dia. Setakat ni belum, cikgu tak dapat lagi apa nama ni, pandangan daripada kawan-kawan cikgu yang kata mungkin ada perubahan, cikgu tak dapat lagi. Setakat ni nak selamat, kita masih lagi ikut paper 3 yang lama punya memang macam ni. Daripada first bar ni sampai last bar saja. Tapi memang ada buku sambung kosong kat sini, yang ni pun dia sambung dekat kosong kat sini. Ada, memang ada buku macam tu. Okay? Maksudnya untuk line graph wajib letak kosong? Tak. Bukan Ulia, bukan. Line graph tak wajib letak kosong, tak. Cikgu tadi yang cikgu kata wajib letak kosong tu mungkin fizik, mungkin, cikgu tak pasti. Tapi dalam bio dia tidak ada istilah nak letak kosong ataupun tidak wajib, tidak ada isu tu lah. Isu dia punya skala dia mesti seragam. Itu saja isu dia. Dalam line graph ni dia mesti seragam. Maksudnya kalau tadi gandaan dia 2, mesti seragam 2 lah. Okey? Dia tak boleh tak seragam. Itu saja. Okey? Okey. Habis dah histogram. Kita masuk pula lukisan biologi. Dalam amali, kemungkinan dia akan ada lukisan biologi. Kemungkinan lah. Lukisan biologi juga sama macam yang paper 2 tadi tu. Dia ada tata cara melukis dia lah. Cuma bila masuk dalam amali ni dia, kita tak tahu lagi bentuk dia macam mana. Takut sama ada dia ada lukisan yang tentang observe dan sebagainya, mungkin lah. Ataupun ada lukisan yang dia suruh minta lukiskan dia punya susunan apparatus tu. Cikgu pun tak pasti sama ada itu juga dikategorikan dalam amali ni lah. Kita tak nampak lagi. Memang lembaga dia bagi contoh apa nama ni, contoh soalan amali yang dia buat. Tetapi lembaga dah bagi tahu yang dia kata yang akan diuji dalam amali ialah kemahiran proses sains. Scientific process skill. Salah satu scientific process skill ialah ni, melukis ni. Apa nama ni, merekod data kalau orang panggil. Lukisan ni pun salah satu merekod data. Jadi
kita nak tahu juga tata cara lukisan yang betul. Cikgu kena tulis tajuk ke untuk graf tu? Biasanya kalau dalam eksperimen yang kita buat di sekolah, sebabkan kita buat eksperimen, kita kena buat tajuk graf. Wajib buat tajuk graf. Tapi kalau dalam soalan, dalam kertas amali soalan tu, kadang-kadang dibagi arahan. Lukiskan bina satu graf bla 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 bla. Bila dia minta bina satu graf bla 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 tu, tak perlu buat tajuk pun. Sebab itu kita menjawab soalan. Tapi kalau dalam amali, kita buat amali di sekolah tu, macam PK contohnya, kita bukan menjawab soalan, kita ikut turutan. Kita ikut turutan apa, first apa dia, hipotesis, kemudian apa dia, variable, kemudian dia ada table, kemudian dia ada graf. Jadi kalau yang graf tu memang wajib nak buat tajuk. Tapi dalam soalan, sama juga dalam paper 3 sebelum ni pun, tajuk tidak menjadi satu penilaian untuk diberi markah. Yang diberi markah tadi yang 3 tadi yang cikgu sebut tadi. Pertama skala. Yang tu memang ada tengok. Untuk markah yang pertama. Yang kedua ialah plot ataupun reading dari tu. Yang kita buat X tu. Kalau yang carta palang tu yang dia punya ketinggian tu lah. Kemudian yang ketiga ialah graf. Graf ni tadi yang tadi tu lah. Kalau line graf mesti licin. Kalau bar chart mesti dia ada jarak. Dia mesti kosong dalam dia. Dia mesti seragam dia punya lebar dia. Kalau histogram dia mesti rapat. Kemudian di puncak histogram tu, di tengah tu mesti bersambung dengan line yang lurus. Setiap palang. Macam tu. Jadi ketiga-tiga kriteria ini memberikan 3 markah untuk graf. Cuma untuk amali yang KSSM, soalan amali, kita tidak tahu sama ada pemarkahan untuk graf kekal 3 ataupun kurang. Dia jadi 2. Yang tu tak tahu. Sebab ada juga ura-ura kata markah dia jadi 2. Apa kriteria yang dikurangkan, yang tu pun cikgu tak tahu. Sebab ini masih lagi baru. Dan lepas ni memang tak ada pemeriksa kertas 3. Kertas 3 yang dibuat ni dia akan diserap dan pemeriksa kertas 2 yang akan tanda juga kertas 3 ni. Jadi bebanan pemeriksa kertas 2 bertambah lah. Sebab dia absorb masuk amal ini dalam kertas 2. Bila belajar macam tu cikgu fikir kata rehat sahab, pening kan, masuk ke paper 3 pula nak kena ni kan. Lagipun cikgu ada benda lain nak buat lah tu depan, nak rehat sekejap. Okay. Sama ada rehat terus ataupun rehat sekejap tu bergantung lah. Dia jadi masalah bila kita buat PDPR, kemudian SPM berlaku sewaktu sesi persekolahan. Marking paper pun berlaku sewaktu sesi persekolahan. Dan itu mewujudkan satu masalah yang besar lah di peringkat sekolah. Ada yang bergaduh dengan pengetua, ada bergaduh dengan ni. Sebab marking kena marking, ajar di sekolah kena mengajar. Jadi dia jadi masalah sikit lah. Jadi di cikgu sendiri pun sebenarnya sayang nak tinggal marking ni. Tapi kita nak menjaga hubungan dengan orang lah. Jadi cikgu rasa rehat asat. Bila nanti SPM dia kembali dibuat di hujung tahun masa cuti sekolah, cikgu start marking balik kot. Sebab ni dia jadi masalah lah. Kita tak mau bergaduh dengan pentadbir dan sebagainya, jadi tak best. Okay. Marking-marking ni bila-bila pun boleh buat. Tetapi hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama orang. Walaupun orang tu buat tak baik dengan kita, tapi kita kena buat baik dengan orang. Okay. Tak boleh buat tak baik. Kita kata jangan menjadikan keburukan orang tu kepada kita menjadi lesen untuk kita buat buruk pada dia. Tak boleh. Jadi dengan itu cikgu berhenti sekejap. Cikgu tak bakal kat siapa ni. Ni tiba-tiba habaq kat pelajar MRSM lah. Okey. Dah terlepas cakap lah. Tak apalah. Okey, untuk lukisan biologi mesti pensel kayu 2B. Jangan guna mechanical pencil. Sama juga. Guna pensel kayu 2B sebab kita nak lukisan tu terang. Kemudian lukisan mesti besar. Besar tu maksudnya bukanlah sebesar-besar alam. Dia ada ruang. Kadang-kadang dia bagi kotak. Sekurang-kurangnya tidaklah terlalu kecil. Tapi taklah penuh kotak tu. Besar lah. Besar maksudnya kita kata ngam-ngam dengan kotak macam tu. Okay. Sebab nanti dia scan. Kemudian jelas. Tak boleh kabur. Sebab tu bila kita pakai pensel 2B tadi tu, kita tekan bagi nampak terang. Sebab nanti dia scan lah. Dia scan. Jadi bila scan tu kita risau ada isu dari segi kejelasan gambar. Dan tidak artistik. Nampak tak tadi? Dalam lukisan sains, dia tak boleh artistik.
untuk amali, untuk apa nama paper tu. Tapi kalau kita tengok saintis yang dulu, bila dia nak buat observation terhadap alam, dia akan lukis, dia buat bagi cantik. Yang itu lain lah. Memang saintis buat macam tu. Tapi ini kita contoh tentang exam. Exam tak boleh artistik. Sebab dia ada isu dari segi nanti penanda yang betul-betul cikgu. Dia ada isu dari segi apa nama gambaran tu jadi macam mana, macam itulah. Okey. Jangan sesekali menggunakan pembaris. Ya. Lukisan jangan guna pembaris. Jangan kita buat plan sel. Kalau dia minta plan sel, kita lukis apa nama sel wall tu guna pembaris. Jangan. Okey, memang tak boleh. Langsung tak boleh. Kecuali kalau kita nak buat susunan radas, apparatus. Kalau soalan minta susunan radas, kita nak buat bika, nak buat test tube semua tu, yang tu boleh guna pembaris. Tapi lukisan yang macam biasa, macam nak lukis sel, nak lukis apa nama ni cross section, stem, pokok ke, yang tu tak boleh guna pembaris. Lukisan mesti label sekurang-kurangnya 2 label macam tadi cikgu cakap. Walaupun dalam soalan tak minta label, mesti ada label sekurang-kurangnya 2 label lah macam tadi. Cikgu lupa cakap sekurang-kurangnya 2 label kan. Minimum 2 label. Okey. Okey, ni saya bagi contoh. Contoh yang kita nak bagi faham. Ini lukisan memang sangat cantik pelajar ni buat. Kemudian dalam lukisan ni dia buat plant cell. Kemudian dia labelkan cell wall, middle lamella, Golgi complex, RER. Singkatan ini tidak boleh digunakan dalam biologi. Sebab dia singkatan yang tidak diterima umum. RER ni apa? Tak boleh. Memang kita tahu ni adalah rough endoplasmic reticulum, tapi tak boleh digunakan singkatan ini dalam exam. Singkatan yang boleh digunakan hanyalah singkatan yang diterima umum. DNA, RNA, ATP. DNA, RNA, ATP. Yang lain-lain tu lah yang kita well known punya singkatan boleh. Tapi yang ni tak boleh. RNA tak boleh. Yang ni kesalahan dari segi lukisan ni lah. Dia label dia guna singkatan. Nucleolus, nuclear, bla bla bla. Okey. Yang kedua, tengok dia punya label ni. Cell wall dia buat garisan. Ni lurus, kemudian dia bengkok macam ni. Boleh lah buat label macam tu? Nak tanya. Yang ni semua lurus ni. Lurus kan. Yang ni bengkok. Ni lurus, dia bengkok macam ni. Lurus, bengkok macam ni. Lurus, bengkok macam ni. Lain-lain tu kata tak boleh. Cell wall bengkok tadi. Tak boleh Cannot. Asyik kata cannot. Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Boleh. Dia tak ada syarat kata label tu mesti ada satu garisan, tak ada. Tak pernah lagi keluar arahan label mesti satu garisan. Nak buat 2-3 garisan pun boleh. Dia tidak ada masalah. Okey. Cuma garisan label tu tak boleh clash. Dia tak boleh bersilang dengan label yang lain. Contoh, dia letak kat ni middle lamella kan. Kemudian cell wall ni kita nak label yang bawah cell wall ni. Kita pun ambil garisan cell wall ni garis sampai ke sini. So dia akan ada 2 label yang bersilang, clash. Yang tu tak boleh. Yang itu saja tak boleh. Yang ni kalau kita nak buat label sampai 6 segi pusing apa, tak ada masalah. Itu pulang, tidak ada masalah. Tapi yang tak boleh bersilang saja, itu saja. Kalau letak arrow, ya terima kasih lah itu. Sama juga macam tadi, yang dalam paper tu tadi, arrow pun tak boleh. Tata cara melabel tak letak arrow, nampak dalam lukisan ni, dia tak letak arrow. Arrow tak boleh letak untuk label. Arrow dia hanya tertentu saja. Untuk equation saja boleh arrow. Equation wajib arrow. Equation kan, bila kita buat equation untuk photosynthesis, dia boleh arrow. Tadi schematic diagram untuk inheritance tadi tu yang cikgu abang tu. Kita letak arrow untuk meiosis, daripada parent cell nak jadi gamete. Kena letak arrow. Tengok balik dalam buku teks. Dia memang itu tata cara pembinaan schematic diagram untuk inheritance. Dia memang wajib tak arrow. Yang ni tak boleh tak arrow. Cikgu, kita boleh label guna pen ke? Sebaiknya guna pensel. Dia bukan, bila lukisan ni dia bagi satu ruang untuk kita buat. Lukisan label dengan garisan label tu dengan perkataan kita label tu, kalau salah satunya kita guna pen, dia akan jadi banyak isu lah. Kita nak, dia berkaitan dengan risk management ni sebenarnya. Kita kata tak apa cikgu, saya buat takkan salah. Memanglah kita yakin takkan salah.
Tapi kalau salah, yang tu point dia. Dia berkaitan dengan risk management. Lagi satu, memang yang wajib dilukis, yang wajib guna pensel lukisan. Dia tak pernah pun keluar arahan kata nama label dengan garisan label kena guna pensel. Tak pernah keluar arahan macam tu, tak pernah. Tapi memang ada arahan yang kata lukisan itu wajib guna pensel. Cumanya, pada pengalaman cikgu dan pendapat cikgu, sebaiknya semua itu guna pensel. Sebab kita tak mahu bila salah nanti dia akan jadi isu. Sebab dia ruang untuk jawapan untuk buat lukisan, yang itu saja. Jadi better buat guna pensel. Zulaika tanya, cikgu kalau kita ada salah label satu je yang lain betul, mesti dapat markah ke untuk label? Tadi cikgu cakap ada minimum 2 label. Kalau kita buat 5 label, 2 betul, 3 salah. Kemungkinan dapat markah untuk label. Kemungkinan. Sebab dululah, sekarang cikgu tak pasti, tak ada lagi arahan dalam bentuk paper 3 lah. Dulu kalau yang paper 2, kalau label salah pun, kita akan tengok berapa label yang salah. Bukan sorry, kita akan tengok berapa label yang betul, walaupun ada label salah. Yang betul ada 2, jadi dia akan dapat markah untuk label. Sebab tu tadi cikgu cakap, sekurang-kurangnya 2 label. Dulu pernah ada arahan macam tu lah. Sekarang ni sebab paper 2 tak ada lagi yang lukisan yang ada label. Yang sebelum ni dia sesuaikan je kan. Tahun lepas ada 20 ada yang label. Ada yang label betul. Tapi tahun lepas dia tak ada isu sekurang-kurangnya 2 label, tak ada. Jadi yang tahun lepas 1 label pun yang betul dikira label. Jadi dia macam tak sama pula setiap tahun punya arahan. Tapi biasanya sekurang-kurangnya 2 label tu lah. Okey, satu lagi yang salah lukisan ni. Kesalahan dia kat sini, nampak tak? Yang dia letak middle lamella ni. Nampak ni middle lamella ni? Yang tak pasang kan? Nampak tak? Middle lamella ni dia bukan line. Dia bukan garisan. Dia lorekkan jadi tebal, nampak tak? Yang lain semua dia buat garisan yang satu yang jelas, nampak tak? Semua dia buat satu line. Ini tata cara lukisan yang betul. Dia bukan sketch, dia buat satu line. Dia tak lorekkan. Tapi dekat middle lamella tiba-tiba dia lorekkan, nampak tak? Dia colorkan middle lamella ni. Dalam kes ni memanglah kita tak belajar sampai middle lamella tu, tak. Tapi point di sini cikgu nak tunjukkan bahawa mana-mana lukisan kita tak boleh lorekkan. Yang kita tak pasang yang tadi tu, yang dia lorekkan middle lamella tu. Lorekkan sebegitu menjadikan line tu tebal tu, itu tak boleh. Sebab itu adalah artistik. Okey? Kemudian lukisan kedua. Ada kesalahan lah lukisan kedua ni. Abaikan yang di zoom ni lah. Kita abaikan yang zoom ni, kita tengok yang sel yang lukis ni. Ini dia lukis nota je pun kan. Kita abaikan zoom ni. Jadi daripada dia punya lukisan sel, animal cell ni, ada tak salah? Dari segi lukisan, dari segi label, ada salah tak? Cuba komen. Tengok sekali imbas. Ada tak salah? Label dalam lukisan. Macam ni lah. Okey, label dalam lukisan. Ya, betul. Label dalam lukisan tak boleh, dia kena letak luar lukisan. Dia tarikkan masuk dalam tu, betul. Betul umur syahadah, betul. Dia tak boleh label dalam lukisan, betul. Yang lain-lain ada lagi kesalahan? Itu satu kesalahan. Kesalahan yang lain? Tidak guna pembaris. Yang mana? Garisan ya. Garisan ni terpulang. Dia tak wajib guna pembaris. Tetapi dia mesti satu line. Dia mesti line tu tak clash. Walaupun dia buat macam melengkung sikit macam ni kan. Ni melengkung sikit kan. Melengkung sikit kan. Dia tidak ada masalah. Okey? Janganlah melengkung sampai jadi huruf C, tak boleh lah. Dia melampau kan. Dia melengkung sikit je tidak ada masalah. Okey? Tapi melengkung macam C tu tak boleh lah. Jadi dalam kes ni dia tidak ada kata syarat label guna pembaris tak. Tapi kita guna pembaris tu nak bagi cantik lah. Cuma syarat dia tak boleh clash, tak boleh bersilang. Label tak straight jadi okay, sudah jawab dah. Marsha Irdina salah sebab dia buat 3D, betul. Marsha nampak, betul Marsha, betul. Dia buat 3D, nampak tak ni? Sel ni dia buat dalam bentuk 3D, nampak dia macam dia potong sel macam ni, kemudian dia potong macam ni. Lepas tu dia ada garis tengah ni. Jadi sel ni jadi bentuk 3D. 3D tak boleh. Betul Marsha. 3D tak boleh dalam lukisan. 3D dia masuk dalam kategori artistik. Lukisan 3D dia masuk dalam kategori artistik, tak boleh. Garisan label tu kalau bersilang tak apa ke? Garisan label tak boleh bersilang dengan garisan label yang lain. Ada bersilang tak? Tak ada ni kan? Garisan label tak boleh bersilang dengan label yang lain. Kalau label ni garisan ni setakat bersilang dengan yang lain tak ada masalah ni. Bersilang dengan struktur yang lain untuk sampai kepada struktur yang betul tidak ada masalah.
Masalah kalau label yang ni bersilian dengan label yang lain, garisannya, yang tu tak boleh. Cikgu kenapa dia buat tanda soal dekat label vehicle tu? Yang ni nota je, yang ni nota. Jadi gambar ni cikgu ambil dalam kat internet. Cuma dia mungkin dia tanya ni vehicle apa ni? Sama ada apa nama ni, contractive vehicle ke, food vehicle ke, sebab kat sini tulis not sure if animal cell has this. Ini buat nota je lah. Okay. Letak set note atas label. Yalah, dia letak set note ni pun tak boleh jugalah. Okay. Yang ni dibuat nota saja. Cuma tadi cikgu tadi abaikan yang ni. Abaikan yang ni sebab dia buat nota. Yang ni kita tengok lukisan ni. Yang mana betul dan yang mana salah. Ya. Yang pertama, kesalahan dia label di dalam struktur rajah tu. Yang kedua, dia buat lukisan dalam bentuk 3D. Yang ni yang nak tunjuk kesalahan lah. Okay. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan awal. Kita panggil apa? Early conclusion, macam itulah. Kesimpulan awal. Sebab tu kalau kita baca hipotesis, semua hipotesis bentuk dia macam kesimpulan. Kita baca hipotesis kan, macam kesimpulannya memanglah. Sebab hipotesis adalah kesimpulan awal. Sebab tu ayat hipotesis bentuk dia seperti kesimpulan. Hipotesis dia ada 3 komponen. Pertama, responding variable. Yang kedua, manipulated variable. Manipulated variable. Yang kedua, responding variable. Yang ketiga, relationship between manipulated variable and responding variable. So ada 3 ni. MV, RV, and relationship between MV and RV. So bila kita baca hipotesis, kita kena pasti mana satu MV, mana satu RV, mana satu relationship between both MV and RV. Okay. Jadi cikgu rasa tidak ada masalah untuk hipotesis ni. Rasanya semua pelajar memang boleh dapat tangkap lah. Kalau soalan yang tanya tentang ni contoh eksperimen dengan kalau dia tanya tentang kadar denyutan nadi murid meningkat selepas aktiviti cergas. So, kita tahu mana satu MV, mana satu RV. MV dia adalah aktiviti cergas. Kadar denyutan nadi itu ialah efek, iaitu RV lah. Jadi, vigorous activity itu akan jadi manipulated variable. Rate of denyutan nadi itu dia akan jadi apa? Responding variable. Kemudian yang mana dia punya relationship? Relationship ni kat sini ni. Meningkat, increase. Lain dia punya vigorous activity, lain dia punya kadar denyutan nadi. Okey? Okey, boleh Cikgu Safira. Apa ni? Okey. So, cikgu rasa kita skip kan sebab kita nak tengok soal amali sebab masa pun tak mengizinkan. Cikgu rasa tidak ada masalah lah. Prosedur ni pun rasa tidak ada masalah. Definisi secara operasi, kita akan tengok tadi bahasa soal amali pening nanti. Kita akan tengok contoh nak menjawab definisi secara operasi. Operational definition. Okay. Kita tengok soalan amali pening. Sekejap . Okey. Inilah contoh amali yang dibuat oleh JPN Penang. Nanti Cikgu Safira saya share Cikgu Safira ada kan? Soalan amali tu kan? Nantilah ada kan Cikgu Safira tanya tu kan? Yang dengan video tu kan? Dengan video tu. Semua skema dia. Skema dia saya tak sempat sebab dia bagi dalam bentuk raw file apa nama dia berkecamuk, soalan 1 bio, soalan 2 bio, soalan 3 bio, 1 fizik, 2 fizik, 3 fizik, 1 kimia, 2 kimia, 3 kimia. Saya nak susun balik tu saya jadi pening. Boleh dah macam mana nak susun.
Saya seorang yang buat apa nama susunan tu. Jadi saya cuba insya-Allah Cikgu Safira. Skema yang tak ada kan. Okey. Skema bio saya akan bagi yang ni. Cikgu Safira saya akan bagi yang ni. Tu skema bio. Yang kimia dengan fizik tu. Kimia fizik tu saya kena susun balik dia punya tu. Okey. Dia punya soalan amali dia akan bentuk macam ni lah. Dia akan ada yang ni yang kata dia senarai semak tu. Calon kena tik. Pastikan tik betul lah. Kalau tak cukup kena bagi cakap tak cukup. Sebab dia akan efek kita punya result nanti. Kita kena tik, kita kena check. Okey. Semua ni kita akan check. Okey. Kemudian dia akan ada 3 soalan. Soalan pertama dan kedua dia guided. Soalan yang ketiga tu dia open. Yang tu yang kita kena buat sendirilah. Okey, dah contoh soalan ni. Soalan ni dia kata, okey contohnya eksperimen ni, eksperimen apa? Eksperimen tak sebut kat sini eksperimen apa. Dalam soalan ni dia akan sebut tu. You are required to conduct an experiment to study and determine the concentration of an isotonic solution to apple cell set. Okay. Kemudian, carry out the experiment by using step below. Kena ikut satu persatu. Tapi jangan baca terus buat lah. Baca satu buat. Jangan. Baca semua dulu. Baca semua dulu supaya kita nampak flow dia macam mana. Baca 1 sampai 5. Kita dah nampak dulu flow dia macam mana, baru kita baca baik nombor 1. Okay, first step apa dia? Second step apa dia? Nampak tak? Dalam ni, dia minta kita labelkan A, B, C, D, E. Buat macam tu lah. A, B, C, D, E. Ambil petri dish, labelkan A, B, C, D, E. Okay? Okay. Kemudian yang kedua, prepare apple strip using a cork borer. The length of each strip is 5 cm and diameter 0.4 cm. Weight the initial mass of each apple strip. Buat macam tu. Cumanya biasanya ikut sekolah kot. Ada sekolah yang dia akan letak satu stesen penimbang tu. Jadi dia kena ada penggiliran bila student nak pergi menimbang sebab dia punya alat penimbang tu tak banyak. Ada sekolah yang macam tu. Mungkin MRSN ada banyak kot. Jadi mungkin dia ada banyak stesen lah. Ataupun mungkin dia banyak lagi, setiap student memang dah ada penimbang tu setiap orang. Kemudian empty the solution from beaker A, B, C, D, E to each petri dish. The content of each beaker are as follows. Beaker A distilled water, beaker B 0.2 molar sucrose solution and etc. Sekian lah. Okay. Number 4. Insert apple strip to each petri dish label A, B, C, D, E that has been prepared soak for 15 minutes. Nampak tak? 15 minit tu lama tu. 15 minit tu kita boleh buat eksperimen yang lain. Tapi kita kena alert. Sebab tu bila kita set stopwatch, kita kena alert. Berapa minit lagi tinggal. Okay. Bila kita dah soak apple strip tadi tu, tekan 15 minit, then kita boleh dah prepare untuk sama ada untuk fizik ataupun kimia. Kita prepare dia punya apparatus, susun siap-siap. Tapi jangan buat lagi. Nanti kita dah alik buat ni, kita terlupa kata apple strip tadi. Jangan. Kita hanya prepare saja nak bagi jimat masa nanti tu. Dan jangan risau, masa yang diperuntukkan tu memang lama tu. Dan kita boleh repeat kita punya eksperimen kalau kita tak berpuas hati dengan kita punya result lah. Tapi pastikan kita punya material cukup, bahan tadi cukup. Jangan kita repeat dulu bahan habis. Itu masalah juga tu. Mungkin kita boleh minta, cikgu tak pastilah sama ada boleh minta tak extra material dengan pembantu makmal ketika kita buat amali. Tak pasti sama ada boleh minta ataupun tak minta. Maksudnya tak boleh sebab dia dah sediakan tu cukup-cukup dah, kita kena ikut bahan yang dia bagi dah. Nombor 5, kemudian after soaking, remove strip of apple strip from the petri dish. Wipe until it dry with filter paper. Nampak tak? Ini adalah precaution. Weight each strip of apple to obtain the final mass. Record the values in the table in B. Dia suruh record a value. Okay. Kadang-kadang bila kita buat tu, kita tengok dia punya bacaan dia macam pelik. Kita boleh jangka bacaan dia macam mana, tapi bacaan dia pelik. Jadi kita boleh repeat dia punya dia punya prosedur tu. Kita buat balik. Supaya kita tak dapat satu data yang tak betul lah. Jadi jangan gelabah. Eksperimen biologi memang macam ni sebab kita bermain dengan benda hidup. Macam nilai apple kan. Jadi mungkin apple tu ada masalah ke, kita dapat apple strip yang mungkin dia dia ada masalah lah, kita tak tahu lah masalah apa kan. Jadi jangan digelabah lah. Kemudian based on experiment, conduct state. Manipulated variable, senang je lah. Iaitu concentration of sucrose solution. Kemudian responding variable ialah change in mass of
apple strip. Okay, change in mass of apple strip. Jadi itu satu markah lah. Manipulated variable dengan responding variable. Manipulated variable dia adalah concentration of sucrose solution. Responding variable dia adalah change in mass of potato pula. Apple strip. Berdasarkan, tak ada table kan? Berdasarkan eksperimen ni. Yang ini ialah concentration of sucrose solution. Kemudian dia minta kita apa nama ni record the value in table ni. Weigh each strip ni maksudnya dia nak tengok change of mass. Kemudian dia bagi dah Pak ni. Dia minta kita calculate the percentage change in mass of each strip of apple using the formula below. Dia bagi formula dah. Ikut betul-betul formula ni. Walaupun kita kata tiba-tiba kali ini dia buat darab dengan 100. Mungkin kali yang kemudian eksperimen amali itu dia buat darab dengan nombor lain. Ikut saja arahan yang diberikan. Construct a table and record all the data collected in this experiment. Dia sebut all the data sebab tu dia termasuk dari dengan piring Petri dish A, B, C, D, E. Sebab dia kata all the data. Tapi taraf ni boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang wajibnya adalah yang ni. Manipulated variable. Nampak dalam ni dia mesti ada unit. Molar, gram dengan percentage. Okay. Ada juga sebab tadi kita tengok tadi dalam slide yang pertama tadi untuk yang amali ni, dia letak kat sini dia buat mass of potato strip kan. Kemudian dia buat initial mass dengan final mass. Maksudnya dia ada satu kotak yang besar atas tu, ada dua kotak kecil bawah. Yang tu pun boleh ataupun nampak macam ni pun boleh. Dia tak ada isu. Tak ada isu. Asalkan dia mesti ada initial mass dengan final mass. Itu saja. Tak perlulah ada kotak besar tadi buat mass of apple, tak perlu. Okay. Kemudian dia mesti ada change in mass. Maksudnya kita ambil final tolak dengan initial. Okay, habis yang tu untuk table. 6 markah. Oh dia. Selalunya table 3 markah. Pasal ni 6 markah. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah sebab dia ada 6 kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agak mustahil. Sebab ada 6 kolom. Takkan tak tulis Petri dish tak dapat markah. Ini dia memang dalam arahan dia kata all the data. Betul kita tak tahu lagi markahan dia macam mana kan. Ini kenapa dia letak 6 ni? Nanti saya akan tanya balik kawan saya yang buat ni. Dia yang letak 6 ni. Okay. Dia memang marker paper 3 yang lepas. Okay. Macam ni dapat tak? Data dia mesti seragam. Memang yang pertama 0, 0.2, 0.4 tapi bila ada semua satu titik perpuluhan dia mesti 0.0. Mesti macam tu. Mesti seragam. Bacaan yang lain pun mesti seragam juga. Mesti seragam sama. Okey, habis yang tu. Kemudian kita tengok, okay. On the graph paper provided, plot the percentage change in mass of the apple strip percent against the concentration of sucrose solution M. Ada tak graph paper? Ada graph paper tapi saya tak letak dia punya graph sebab kita tidak ada bacaan dalam ni. Jadi kita tak tahu nak buat macam mana lah, macam mana nak buat graph tu. Sebab yang ni kita tak ada data yang eksperimen yang dibuat. Jadi tidak ada lah yang graph dekat situ. Tapi kat sini graph 3 marks. Masih kekal. Jadi kalau 3 marks maksudnya dia pertama scale, yang kedua plot X tadi tu, dan yang ketiga type of graph. So maksudnya kalau line graph dia mesti licin. Kalau baca dia mesti palang kosong sebagainya. Kalau histogram macam tadi lah. Jadi kalau dia ikut yang format yang lama macam tu lah. Memang dia ada 3 markah untuk graph. Cuma yang table ni pelik. Yang lama table 3 markah, ni 6 markah. Ini kena rujuk balik kawan cikgu dulu lah yang buat tu. Okay. Soalan D. Based on your graph in C. Selalunya yang ni soalan dia minta bila kita dah buat graph, kita akan rujuk balik graph tu. State the relationship between the concentration of sucrose solution and the percentage change in mass of apple strip. Okay. Sebelum kita tengok jawapan ni. Kita padamlah jawapan ni. Tak payah, tebal. Jangan tengok jawapan ni. Kita berbalik pada soalan ni. Kalau kata state the relationship between the concentration of sucrose solution and the percentage change in mass of the apple strip. Dia minta relationship between MV. Apa dia MV? Concentration of sucrose solution. And RV,
percentage change in mass of the apple strip. Maksudnya dia minta apa? Dia minta hipotesis. Sebab apa? Tadi kita dah tengok hipotesis. Hipotesis dia ada MV, dia ada RV, dia ada relationship between MV and RV. So soalan yang macam ni, dia macam berlapik macam tu. Dia minta apa sebenarnya? Dia minta hipotesis. Cuma dia kata state the relationship between MV and RV. RV tu disebut kat situ lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok balik dia punya ayat untuk soalan D ni, ayat dia memang bentuk macam hipotesis. Semakin tinggi kepekatan larutan sukrosa, semakin rendah peratus perubahan jisim jalur apple. The high concentration of sucrose solution, the low percentage of change in mass of the apple strip. Macam tu. Maksudnya graf dia akan jadi reversely proportional. Kan? Graf akan jadi reversely proportional. Graf dia akan menurun, dia bukan menaik. Kalau menaik, dia akan jadi the high of X, the high of Y. Macam tu. Yang ni ataupun dalam kes ni more of ataupun the high of concentration of sucrose solution, the low ataupun less of percentage of change in mass of apple strip, dia akan jadi inversely proportional kan, dia panggil tu. Dalam istilah matematik, graf dia akan menurun. Jadi sebenarnya daripada hipotesis itu kita boleh nampak dah graf tu macam mana. Daripada graf pun kita boleh nampak hipotesis macam mana. Okey? Jadi untuk D ni dia adalah hipotesis 1 mark. Yang ni yang pelik. Sebab dia nak pecah-pecahan lain kot. Kalau paper 3 yang lama, hipotesis saja 3 marks. Sebab dia ada MV, RV dengan relationship. Yang ni dia jadi 1 mark. 1 mark saja. Walaupun dia ayat dia hipotesis. Kemudian E. Yang E ni dia prediction lah. Bukan prediction lah sebab dia bukan yang terlebih kan. Dia minta yang dekat isotonic tu. Maksudnya dekat mana yang kosong tadi tu. So based on your graph in C, mark X on the graph, the solution concentration is isotonic to apple cell set. Explain your answer. Based on your graph in C, mark X on the graph, the solution concentration is isotonic to apple cell set. Explain your answer. Kita kena tanda X dekat graf tadi tu, yang mana kepekatan larutan tadi tu isotonik terhadap sel set apple. Jadi kita cari dekat 0% of change in mass. Maksudnya tidak ada perubahan jisim. Jadi itulah isotonik. Okey. Problem dia akan berlaku macam ni. Bila kita buat eksperimen, kita plot graf, kemudian kita tengok balik. Kita tanda X tu dekat concentration yang tinggi tu dia. Kita tengok 1% concentration di isotonik. Kita tu tak logiknya, selalunya biasanya plan ni 0.5, contohnya macam tu. Tiba kita buat graf sekali tu 1%, bukan 1%, sorry. 1 molar lah, 1 molar contohnya, contoh. 1 molar macam pekat pula kan. Ini contoh. Kita ikut saja data eksperimen kita buat. Sebab setiap eksperimen yang dibuat, dia mengikut bahan di sekolah tersebut. Mungkin ada sesuatu bahan tu, mungkin dia ada ralat bacaan dan sebagaimana. Tetapi ralat tu mesti seragam. Kalau orang ni dapat 1, mesti orang lain pun dapat 1. Cikgu yang buat di dalam makmal belakang tu pun dapat 1 juga. Sebab cikgu pun dia kena buat kontrol eksperimen. Cikgu pun kena buat kontrol eksperimen di bilik persediaan. Memang kita rasa gelabah, selalu kita buat lain ni. Tak apa, kalau kita rasa gelabah, kita repeat balik. Try balik kali kedua. Tapi kalau kedua dapat juga bacaan yang sama, jangan gelabah. Maksudnya memang bahan yang kita gunakan itu, memang itu bacaan dia. Okay. Jadi dekat sini, explain your answer, kita dah tanda X mark dekat dalam graf tadi, dapat 1 mark, 1 markah. Kemudian yang explain your answer kat sini tu akan dapat 1 lagi markah lah. So dekat sini dia kata subsel jalur buah apple yang direndamkan di dalam larutan isotonik tidak akan mengalami sebarang perubahan jisim. Maksudnya apple strip which soak in isotonic solution tidak mengalami sebarang perubahan jisim.
Macam mana buat ayat je tu? Dia biar convert ni jadi susah sikit. Ataupun kita boleh mulakan yang awal kan, no change in mass when apple strip is soaked in isotonic solution. Pun boleh juga. Jadi macam tu jawapan dia. Maksudnya kita ulang lagi sekali. No change in mass when apple strip is soaked in isotonic solution. Jadi itu menjawab kepada soalan inilah yang E tu. Okey. Kemudian no change, ya betul, no change. Kemudian F. Okey. If the apple strip, ni dia jadi ramalan. Sebab dia kata if the apple strip is replaced with chicken red blood cell and soaked in distilled water, what are the observation that can be observed? Okay. Apa yang berlaku bila dia letak dalam distilled water tapi dia kata kat sini ialah chicken red blood cell. So kita kata hemolysis akan berlaku pada sel darah merah ayam. So chicken red blood cell will undergo hemolysis. Chicken red blood cell will undergo hemolysis. Senang saja satu markah saja yang tu. Okey. Jadi itu untuk soalan nombor 1 lah. Okey. Soalan nombor 2 dia lebih kurang macam soalan nombor 1. Cuma biasanya soalan nombor 1 dengan nombor 2 dia punya kemahiran prosesan yang ditanya dia berbeza. Kalau soalan nombor 1 tadi dia dah tanya sebahagian scientific process skill. Untuk yang nombor 2 ni pun dia tanya sebahagian yang lain. Tadi dalam soalan yang pertama tadi tidak ada inferen. Soalan ni ada inferen, nampak tak? Dalam soalan yang pertama tadi tidak ada observation. Ni tanya observation. Dia akan tanya scientific process skill. Kalau dia tanya dalam soalan yang pertama, soalan kedua biasanya memang tak tanya. Itu yang memang ditaklimatkan oleh lembaga peperiksaan. Sebab dia nak uji sebolehnya dia nak uji 7 ataupun 8 scientific process skill dalam soalan paper amali ni. Sebab tu dia takkan ulang lah biasanya lah macam tu. Okay. MV, RV nampak tak? Tadi MV 1 dengan RV 1 yang ni dia ada CV pula ataupun field variable kat sini, nampak tak? So dia 3 markah. Okay. Yang ni eksperimen food sample ni eksperimen kalori. Dia nak kira kalori. Yang ni bila dibuat, bila kami buat memang dia ada ralat yang banyak sebenarnya. Dan memang bila buat kesimpulan tu tak logik pula. Tapi itu yang dapat dalam ni. Dia punya conclusion dia adalah roti, bread tu yang ada tenaga yang paling tinggi berbanding kacang tanah dan ikan kering. Memang fikir tak logik. Sepatutnya kacang, sebab kacang dia ada fat. Roti dia hanya ada starch. Kan, dia ada starch. Jadi kacang dia ada fat, dia ada protein. Jadi kedua-dua tu sepatutnya memberikan kacang tanah tu bacaan yang tinggi. In reality bila dibuat tak jadi. Tak tahulah, mungkin bila kacang tanah tu diproses dikurangkan lemak kan, wallahu alam, tak tahu. Tapi memang diulang banyak kali pun still bacaan dia roti kering tu lah. Tapi ini contoh yang dibuat oleh JU Bayu lah masa buat amali tu. Tapi nanti bila eksperimen amali yang betul nanti, bila student tu buat, kalau kita rasa tak yakin dengan jawapan kita tu, kita boleh ulang, repeat eksperimen tu. Okay? Tapi kita kena buat dengan cara berhati-hati. Supaya kita repeat tu, kita nak bagi bacaan itu memang tepat lah. Tak lari jauh dengan bacaan yang pertama tadi tu lah. Okay? Cuma kita buat kali kedua eksperimen tu, supaya kita yakin bahawa memang ini jawapan dia, roti kering. Tapi theoretically-nya memang kacang tanah sebab dia ada fat. Roti tidak ada fat kan. Tapi tak tahu mungkin pemprosesan makanan itu menyebabkan dia jadi perubahan dalam tu. Kita tidak tahu yang tu lah. Okey. Okey, inferen. Terima kasih Cikgu Azwani. Kita masa pun dah mengizinkan kan. Jadi okey, untuk inferen. Inferen macam ni. Tak tahulah, yang selama ni saya guna teori ni lah. Inferen dia akan pair dengan observation. Inferen dia akan pair dengan observation. Sebab itu dalam paper 3 yang lama, dia tanya observation, kemudian soalan yang kedua dia akan tanya inferen. Biasanya saya akan ajar macam ni lah, contoh macam ni. Based on experiment, state one observation. So dalam kes ni, memang masa kami buat eksperimen tu, kita dapat observation macam ni. So observation adalah apa yang kita nampak dalam table. Dalam table ni.
So dalam kes ni ialah kita nampak kat sini mass of dried fish tadi tu, mass of dried fish is 1.6 gram. Kemudian dia punya nilai tenaga dia tu kat sini, energy value ni. Energy value ni kJ per G kan. Energy value is 2.63 kilojoule per gram. Okay. Apa yang kita nampak dalam table, kita terus tulis dalam jawapan. Itu observation. Observation dia adalah scientific process skill yang paling rendah. What do you see is what do you write. Tulis tu apa yang kita nampak saja. Jangan kita compare. Kita compare pula. Oh, dried fish has higher energy value than groundnut. Kita buat macam tu lah. Tak boleh. Observation apa yang kita nampak salin balik dah. Itu saja. Okey. Bila masuk dekat inferen memang dia akan pair dengan observation. Inferen adalah sebab. Sebab apa? Ikan talang kering tu 1.68 gram tu nilai tenaga dia 2.63 kilojoule. Dia macam kita kata macam mana nak jawab tu? Okey. Dia macam ni. Observation tu apa yang kita nampak. Inferen tu ialah apa yang tersirat tu. Okey. Untuk observation kita nampak apa? Kita nampak ikan talang. Dried fish. Dan kita nampak energy value. Ikan talang kita nampak energy value. So what behind these two? Untuk dried fish, apa yang kita nampak? Kita nampak ialah kandungan lemak. Okey, dalam kes ni sebenarnya bila kami buat eksperimen ni, bacaan yang paling rendah adalah dried fish. Paling tinggi ialah roti, bread, yang kedua ialah groundnut, yang ketiga adalah dried fish. Jadi dalam kes ni untuk buat observation, cikgu-cikgu pun tahu kan, bila kita nak buat observation, kita akan ambil bacaan sama ada yang paling tinggi ataupun paling rendah sebab senang kita nak buat inferen. Okey, dalam kes ni kami ambil dried fish sebab dia bacaan yang paling rendah. Okey. So point dia ialah tadi kita nampak dried fish, kita nampak energy value. So what behind these two? Di sebaliknya, kenapa ikan talang ni kenapa dia punya tenaga dia banyak ni, sekian-sekian banyak ni? Maksudnya kenapa tenaga dia rendah lah sebab dia. Jadi ikan talang ni dia kurang lemak. Sebab tu dekat sini dia tulis kandungan lemak dalam ikan adalah rendah. Low fat in dried fish. Jadi inferen tu dia akan ada di belakang observation. Dia ada di sebalik observation. So dried fish kita boleh refer kepada low fat in dried fish. Sebab itulah dia punya energy value dia rendah. Okay, itu satu untuk dried fish. Kemudian yang kedua tadi, dekat observation kita letak energy value dalam makanan tu, dalam food tu. Okay. Kenapa energy value dia 2.63? Maksudnya paling rendah dalam ketiga-tiga makanan tu. Macam mana kita nak ukur energy value? Kita ukur melalui heat that loss from makanan yang kita dah bakar tu. Jadi sebab itu kat sini, dekat sini jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembakaran rendah. Maksudnya heat yang release tadi tu, low heat is released when the food is bakar, kita panggil apa? Dia guna istilah kat sini kan. Dia kat sini like the groundnut. Tulis apa-apa pun. Okay. Maksudnya kita bakar lah. Sama ada kita fried goreng pula kan. Put on fire. Okay, pulang. Saya lama dah tak ajar BI 29. Burn completely, terima kasih Muhammad Syarishidi. Burn completely. Jadi jam tu nak cari balik word tu jadi jam tu. Jadi setakat ini formula itu yang saya gunakan untuk buat inferen. Daripada observation, dia ada the behind observation tu. Contoh lain yang mudah yang nak bagi ialah eksperimen fotosintesis. Yang itu paling senang. Kita nak bagi contoh. Eksperimen fotosintesis, bila kita kata light intensity dengan the rate of photosynthesis. Light intensity dengan the rate of photosynthesis. So light intensity tu, apa yang kita boleh nampak dengan light intensity? Kita boleh nampak dia punya dia punya jarak mentol dengan tumbuhan. So kalau low light intensity, maksudnya jarak mentol dengan tumbuhan itu jauh.
Yang tu yang kita nampak low light intensity. Jadi di sebaliknya itu apa dia? Maksudnya bila low light intensity maksudnya dia punya jarak mentol daripada tumbuhan itu jauh. Itu menjadikan dia low light intensity. Okay. Kemudian yang kedua tadi low rate of photosynthesis. Kenapa kita kata dia low rate of photosynthesis bila dia low light intensity? Low rate of photosynthesis bila kita kira gelembung udara tadi tu, gelembung tu paling sedikit dalam masa 5 minit. Jadi apa yang kita nampak dalam observation tu dia ada di sebalik dia tu. Tapi dalam case ni yang low light intensity dengan apa nama ni rate of photosynthesis itu bukan observation. Yang itu ialah hypothesis. Observation dia yang tadilah. Observation dia adalah yang ni jarak dia kurang. Yang ni apa nama ni bilangan gelembung udara dia sedikit. Okey. Jadi bila tanya inference sebab apa? Jadi bila jarak kurang maka macam mana? Dia punya inference dah blur dah. Sebab tak nampak contoh soalan. Kalau jarak dia kurang maka kita boleh berbalik kepada ni lah, boleh berbalik kepada hipotesis lah. Kalau jarak jauh, kurang jauh. Kalau jarak antara mentol dengan tumbuhan itu jauh, maka itu menunjukkan low light intensity. Itu inference dia lah. Betul lah, betul. Inference dia akan berbalik kepada hipotesis balik lah. Jadi bila rate of photosynthesis decrease bermaksud bila dia punya bubble itu kurang, itu bermaksud low rate of photosynthesis. Jadi dia akan berbalik kepada hipotesis balik inference ni. Cikgu Safira tanya, beza paper amali dengan paper 3 jumlah markah bagi setiap soalan. Ya betul. Before this 3 mark, ya betul. Sekarang dah 1 mark, ya betul. Jadi inference perlu letak 1 reason saja ke cikgu instead of 2 reason? Ya. Saya nampak macam tu. Agak mustahil kalau kita letak 2 reason dapat 1 mark. Agak mustahil. Lagipun yang ni format yang diberi oleh lembaga peperiksaan, dia tak bagi contoh jawapan. Dia bagi 1 mark. Jadi dalam perbincangan kami sesama JU, kami rasa kata mungkin dia minta 1 saja. Jadi walaupun dia minta 1 saja, kita cari sama ada yang paling rendah dia punya bacaan ataupun paling tinggi lah supaya mudah kita nak buat inference tu. Okey? Boleh cikgu? Panjang pula ambil masa ni. So ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Saya akan bagi yang ni semua jawapan-jawapan ni, tapi dia memang skema dia pun dalam BM ni. Saya akan bagi kepada Cikgu Safira lah. Yang lain ada soalan? Student lain? Masih di talian? Tak ada. Tak ada. Okey. Boleh faham ah? Tepu orang daripada pagi kan, direct PDPR macam ni lah PDPR. So tak perlu letak highest and lowest untuk observation ke Cikgu Izzat? Dia perkataan highest ataupun lowest tu dia jadi bila kita compare. Bila kita compare satu data dengan data yang lain. Compare is not observation. Yang itu memang saya berpegang, itu memang yang kawan saya pun yang dia cakap macam tu juga. Observation ni dia scientific process yang paling rendah. Kita letak macam ni, kita nyatakan apa yang ada dalam table. Kita kata the mass of dried fish is 1.68 gram, energy value is 2.63 kilojoule per gram. Itu dah menunjukkan observation. Tapi kalau kita kata the energy value is lowest, itu tak jadi observation. Sebab apa? Dia tak jadi observation sebab dalam itu dia ada unsur comparison. Sebab kita letak lowest ataupun kita letak highest. Yang itu yang dia menyalahi kehendak soalan. Soalan tanya observation. Contoh yang paling mudah saya bagi, kalau biasa student tanya kan, dia kata okey, apa yang kamu nampak dengan Cikgu Izzat? Cikgu Izzat pakai spek. Cikgu Izzat pakai spek itu observation. Tapi kalau kita buat itu yang paling rendah. Sebab observation ni paling rendah dalam scientific process skill. Tapi kalau kita up sikit, dia jadi analysis, kita boleh kata Cikgu Izzat rabun. Itu dia jadi analisis ataupun dia jadi conclusion. Jadi kalau kita kata observation dia adalah Cikgu Izzat rabun, itu salah. Observation itu salah. Observation apa yang kita nampak, apa yang kita observe saja.
Jadi setakat ni memang pemahaman saya sebegitu. Kalau kita letak highest or lowest, dia tidak membawa maksud observation. Itu dah dia lagi tinggi. Scientific process yang lebih tinggi daripada observation. Boleh? Okay? Ada lagi yang lain-lain? Tak ada? Okay. Macam mana Cikgu Safira? Kita tamatkan ke macam mana? Aisyah, saudari Aisyah silakan. Pengerusi majlis. Oh, okey, baik. Saya serahkan pada pengerusi majlis. Dengan berakhirnya sesi teknik kertas 3 sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Semoga segala ilmu dan teknik kertas 2 dan 3 yang diajar oleh Sir Izzat tadi digunakan sebaik mungkin untuk menjawab peperiksaan SPM kita nanti. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Sir Izzat, rakan-rakan dan guru-guru yang sanggup meluangkan masa untuk program kita pada hari ini. Sebelum berakhir, diminta semua pelajar untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Okey, yang lain? Tolong. Kalau tak gambar tak ada dalam wall of ni kan, wall of fame. So, wall of fame untuk bio lah. Harap-harapnya keputusan biologi SPM 2021 Mac nanti saya boleh tayangkan balik gambar ni kan. Kita lekat dekat Makmal contohnya. Okay, so yang lain? Okay, lagi 5 seconds untuk kita ambil gambar. Boleh tolong on kamera sekejap sahaja.